Baik, antara pangkalan data utama padu yang bakal dilancarkan hari ini sebenarnya mengandungi profil individu dan isi rumah meliputi warga negara dan pemerhatian tetap di Malaysia. Dan maklumat profil ini akan diperolehi melalui pengintegrasian data pentadbiran daripada pelbagai sumber. Dan kita akan teliti bagaimanakah pelaksanaan pangkalan data utama padu ini untuk fasa pertama. Kalau kita mulakan daripada beberapa proses daripada tahun lepas, bermula daripada Jun 2023, bermulanya libat urus bersama agensi. Kalau kita lihat di sini, bermulanya kick off perancangan, lepas itu masuk penubuhan task force dan adanya bengkel termasuk libat urus untuk proses pertama yang berlaku pada bulan Jun 2023. Kemudian masuk bulan Julai, ia telah ditingkatkan dengan perkongsian data bermula, iaitu fasa awal dengan data statistik, iaitu pembekal data oleh DOSM dan juga data agensi kerajaan yang telah dikumpulkan. Manakala mereka tambah juga pada pembinaan profil individu untuk fasa pertama yang berlangsung pada bulan Julai 2023. Seterusnya langkah ketiga pada bulan Ogos tahun lepas, iaitu berlakunya pembangunan sistem padu di mana ia telah dibangunkan secara serentak menggunakan data-data awalan tadi. Kemudian pada bulan Oktober 2023 bermulanya perkongsian data di mana bermula integrasi melalui application programming interface API bersepadu. Selepas itu pada hujung tahun 2023 Disember, iaitu pada padu fasa 1 iaitu selesai dibangunkan dan ia telah bersedia untuk penggunaan bisnes dan juga penyediaan algoritma bantuan. Dan antara iaitu proses terkini dalam pelaksanaan padu fasa 1 pada bulan Januari 2024 ini adalah profil individu, di mana profil individu yang komprehensif telah tersedia untuk rakyat yang bakal dilancarkan pada hari ini. Seterusnya untuk kita lihat bagaimana keberhasilan pelaksanaan padu yang kita boleh cakap terbagi kepada 4 komponen di sini, iaitu pertama sekali meningkatkan kecekapan pengurusan di mana padu ini akan memudahkan pengumpulan, penyimpanan dan juga pengurusan data daripada pelbagai sumber. Yang kedua adalah untuk meningkatkan penyampaian perkhidmatan kerajaan di mana padu ini membolehkan kerajaan untuk sampaikan antara servis perkhidmatan yang lebih baik dan efisien kepada rakyat. Dan ketiga adalah pemantauan dan penilaian yang tuntas laju, dan padu ini membolehkan untuk kita membuat pemantauan, penilaian yang berkesan terhadap pelaksanaan dasar ataupun polisi negara. Manakala yang keempat adalah penjimatan sumber di mana pangkalan data yang berintegrasi dan kita boleh cakap centralized ini mampu menjimatkan iaitu sumber secara signifikan. Seterusnya kita lihat daripada persediaan iaitu pangkalan data utama ini oleh kerajaan dan beberapa agensi kerajaan, kita juga perlu lihat apakah tanggungjawab rakyat apabila padu ini dilancarkan, iaitu semua rakyat yang berumur 18 tahun ke atas. Apa yang mereka perlu tahu adalah daripada iaitu tanggungjawab mereka. Pertama sekali mereka perlu membuat semakan data di portal padu ini. Itu adalah pertama. Kedua, mereka perlu mengemaskini iaitu update 39 maklumat yang terdapat dalam portal padu ini. Dan ketiga adalah untuk mereka mengesahkan maklumat mereka untuk confirm. Ini adalah 3 perkara utama yang mereka harus lakukan, dianggap sebagai tanggungjawab mereka dalam memenuhi keperluan padu ini. Seterusnya, apa yang kita perlu tahu, bagaimanakah mod pengemaskinian ataupun lokasi untuk kita berdaftar. Di sini terbagi kepada 2, perincian di mana kawasan bandar dan mempunyai akses internet. Bagaimana untuk mereka mengemaskini? Mereka boleh mengemaskini secara sendiri dalam talian melalui peranti peribadi mereka di portal padu. Dan untuk iaitu rakyat yang berada di kawasan luar bandar dan tiada akses internet, mereka bolehlah berdaftar secara manual menggunakan borang ataupun helpdesk dan jelajah. Manakala untuk lokasi pendaftaran dan pengemaskinian untuk mereka melakukan update, sekiranya untuk anda di luar sana yang tiada peranti peribadi, mereka bolehlah iaitu pergi ke lokasi-lokasi ini. Lokasi tersebut ini seperti Pejabat Daerah Penghulu ataupun PBT, Pusat Ekonomi Digital ataupun premis agensi kerajaan persekutuan ataupun negeri. Ini adalah lokasi untuk anda membuat update dalam iaitu dalam sistem padu. Manakala di kawasan luar bandar dan tiada akses internet, mereka bolehlah pergi ke lokasi terbabit iaitu daripada Pejabat Daerah ataupun Hulu MPKK atau PBT, termasuk juga dengan Pusat Ekonomi Digital, Pusat Internet Desa dan juga premis agensi kerajaan persekutuan dan negeri. Dan ini adalah kita boleh cakap iaitu info strata di mana mereka boleh membuat update.